anak kepada Abu Muhyiddin Bani. Ketika dia mensyarahkan fatawakkal ala Allah, dia membawa satu syarah yang begitu tepat. Ya, kalau tuan-tuan faham, kalau tuan-tuan beramal, mudah-mudahan mencapai begitu banyak natijah yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah maksud fatawakkal ala Allah? Tulis mana depan buku. Maka mintalah kekuatan daripada Allah. Ada. Fa idza azamta, mula-mula kita berazam, fatawakkal ala Allah, maka kemudian mintalah kekuatan daripada Allah. Satu perkataan tuan-tuan boleh kias kepada perkataan yang lain. Mintalah kemudahan daripada Allah, mintalah kesenangan daripada Allah, mintalah kesembuhan daripada Allah, mintalah kekuatan daripada Allah agar kita boleh melakukan akad ini. Kenapa wajib kita kena minta kekuatan daripada Allah? Hamba nak tanya tuan-tuan satu soalan. Yang pengalaman hamba di mana-mana hamba tanya soalan ini semua boleh jawab dengan betul. Tetapi maaf hamba nak berkata, kenapa jawapan yang kita jawab tadi tak sahihkan kepada keyakinan? Tuan Haji Baju Putih, boleh hamba tanya soalan? Soalan mudah. Ikhlas nak jawab. Kalau tuan nak buat solat sunat 100 rakaat sekaligus, mampu ke tidak? Sungguh tak mampu nak buat. Tapi hamba nak tanya, kalau tuan minta dengan Allah Ta'ala dan Tuhan takdirkan kepada Tuhan untuk melakukan solat sunat 100 rakaat, agak-agak berjaya atau tidak? Dengar kan? Kalam ini jadikan sebagai keyakinan. Di mana-mana hamba tanya, semua orang boleh jawab benda ini. Jadi kenapa kita tak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Baru-baru ni hamba kuliah di UIM dan ceritakan masalah kenaikan apa tu, kualiti pekerjaan dan sebagainya. Kita bawa kaedah yang sama. Tengok orang tu dapat naik pangkat, tengok orang tu dapat dipanggil apa? Pekerja terbaik. Tengok orang tu tak pekerja terbaik. Hamba tanya kepada seorang pekerja, dia kata entah boleh capai tak sebagaimana mereka capai. Dia kata, ustaz, mereka orang lama dah, ada saya orang baru nak naik dilawan. Dia kata payah. Hamba tanya balik, kalau entah minta dengan Tuhan, Allah Ta'ala takdirkan tahun ni entah jadi pekerja terbaik, mustahil tak? Dia kata tak. Ini jawapan yang kita nak jadikan perkataan sebagai keyakinan. Sebagai contoh, hamba nak cerita dua kisah. Mudah-mudahan tuan-tuan ambil kisah ini sebagai renungan dan jadikan sebagai sandaran untuk kita terus berubah. Kisah yang pertama ni berlaku di Taman Setia Gombau. Dan bila mana hamba kuliah Muslimat 3 bulan lepas, sebelum nak masuk 1 minggu awal Muharram, nak jadikan cerita. Maka bila mana kuliah Muslimat pada pagi itu, mereka bertanya kepada hamba, dia kata, ustaz, bagilah kami beberapa tips, sedikit kaedah untuk masuk kepada tahun yang baru. Dan maka hamba ni tuan-tuan perangai hamba di antara perkara yang hamba suka semak sebelum nak masuk kepada awal Muharram, kita semak sejak mana amalan kita telah bertambah dan sejauh mana amalan kita telah bertambah sebab nak bawa kepada tahun yang baru. Maka pada malam tu, pada pagi itu hamba tanya masalah zikrullah. Hamba kata, muslimat, kalau muslimat ingat, hamba dah ada di surau ini, bukan surau ini lah, surau tu ada hampir setahun bagaimana
putih balik kanan, dua jari di bawah, nafsu mulhimah. Tiap-tiap nafsu ni ada perangai dia. Kalau putih balik kanan, dua jari di atas, nafsu radiyah. Ada ke? Amarah, lawamah, mulhimah, dia merosakkan kita dalam keadaan keburukan, maksiat. Tapi radiyah, mutmainnah, mardiyah, kadang-kadang dia merosakkan kita dalam keadaan kebaikan. Orang ni suka sedekah tapi riak, pakai serban takabur, pakai jubah dipanggil wujud. Dan ni semua rosak. Malaikat yang sempurna kamaliyah. Tapi kalau amarah baik, dia akan tarik semua kebaikan. Itu dia kata ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia tarik semua baik. Jadi kalau dua jari di atas radiyah, di ulu hati tempat duduk mutmainnah, di otak tempat duduk mardiyah, di pusat tempat duduk kamaliyah. Ini tempat duduknya nafsu. Cuma yang paling besar yang perlu kita dasar iaitu amarah dan duduk di balik kiri. Jadi ketika membaca subhanallah subhanallah subhanallah, zahir di hati hadir makna maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Barulah bersamaan lidah dengan hati. Ketika membaca alhamdulillah alhamdulillah, otak dah faham makna alhamdulillah apa dia? Segala puji bagi Allah. Lepas satu syarat. Syarat yang kedua, hadir di hati. Segala puji bagi Allah, segala puji. Kalau hati tak boleh berbunyi, tonton pejam mata, tengok ke dia. Tengok ke dia. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Selaju yang mungkin di hati. Yang ketiga, ketika baca Allahu Akbar, maka di hati juga berzahirkan makna Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi ringkasnya, bila hamba cerita lebih kurang, hamba buat vote pada pagi itu. Vote orang putih Melayu kata apa? Undi. Dan hamba tanya kepada muslimat, hamba nak tanya kepada muslimat yang mengaji hampir 70 orang pada pagi ini, tolong mengaku dengan ikhlas siapa yang langsung tak nak buat. Kerana nak masuk tahun baru ni, sekurang-kurang kita memperingati banyak amalan yang lepas supaya kita boleh bawa pada tahun yang baru. Kerana kata Syaikh, barang siapa cemerlanglah pada awalnya, mudah-mudahan cemerlanglah ia sehingga penghujung tahun. Barang siapa baik pada awal, maka mudah cemerlang pada baik sehingga penghujung tahun. Maka dalam 70 orang yang ngaji pada pagi itu, hamba tanya siapa yang langsung tak nak buat, yang kadang-kadang dimaafkan, yang jarang-jarang dimaafkan. Maka angkatlah tangan lebih kurang 70 orang pada pagi itu, mengaku memang langsung tak nak buat. Maka hamba kata baik turun balik. Tak kala 70 orang tu turun, tuan-tuan, satu makcik yang angkat tu turun, dia akan balik. Dia kata, Ustaz, boleh saya tanya soalan? Hamba kata silakan. Hamba ingat lagi sampai sekarang dia memulakan kalamnya, dia kata, Ustaz, umur makcik ni 72 tahun dah. Allahumma salli ala Muhammad. Bermakna kita dah boleh detect apa yang nak kata. Kita biar kan. Dia kata, Ustaz, umur makcik ni 72 tahun dah, tentang amalan yang Ustaz bagi begini. Bukan makcik dengar daripada Ustaz seorang. Makcik pernah dengar juga daripada Ustaz lain. Ustaz Yunus cerita lagu ni, Ustaz ni cerita lagu ni. Bermakna yang kita bawa ni bukan semata-mata kita bawa. Bermakna lagi tahqiq dah. Cuma kaedahnya berbeza. Yang tu khilafiyah. Cuma dia kata, Ustaz, Allah nak beramal lagu mana, kadang-kadang nama anak pun tak ingat dah. Dia kata alasan dia. Kadang-kadang nama cucu pun lupa dah. Bermakna dia menggunakan alasan usia, alasan lupa, akhir sekali tidak beramal. Kesimpulan dia, tuan-tuan, apa yang aku nak bawa datang daripada kisah yang berlaku, dengar baik-baik.
berilmu, agak-agak wajib boleh buat tak? Dia kata boleh. Ini jawapan yang kita nak sebagai keyakinan. Bukan habis jadi dah semata-mata. Belajar perkataan itu masuk pada hati. Oh, kalau Tuhan takdir, insya-Allah boleh buat. Jadi kenapa tak minta dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini maksud fatawakkal ala Allah. Dah kita berazam, ya Allah, aku nak pakai suci, ya Allah, berilah aku kekuatan, berilah aku kemudahan, berilah aku masa, berilah aku kesenangan, berilah aku kesungguhan agar aku boleh melakukan akadnya. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kes yang kedua berlaku di surah Al-Hakim, surah Bistani. Sejarah yang sama, yang tu lebih kurang 2-3 hari sebelum masuk awal Muharram. Dan dengar-dengar kuliah sama juga dia minta kepada Abu Ustaz, hari ini kita cerita masalah awal Muharram dah. Dia kata dah. Maka Abu terfikir nak bertanya soalan yang sama sebagaimana Abu bertanya kepada muslimat hari itu. Maka soalan yang sama berlaku juga. Di surah Al-Hakim ini direkaskan cerita, amalan yang kami buat sebentar tadi telah hidup di sana begitu lama. Di surah Al-Hakim hamba dah menghidupkan selepas fardu maghrib kami berzikir la ilaha illallah. Setelah kami berzikir la ilaha illallah, kami buat ba'diyah maghrib bersorangan 2 rakaat. Kemudian kami buat solat sunat awwabin berjamaah. Kemudian kami buat solat sunat hifzul iman berjamaah. Kemudian kami mengaji kitab. Setelah mengaji kami karaoke. Dah bila sebut karaoke ni faham lain pula. Allahumma salli. Kami berqasidah. Setelah kami berqasidah, kami semayang fardu isya. Lepas semayang fardu isya, berdoa dan sebagainya. Jangan bersalam dahulu. Semayang sunat ba'diyah maghrib. Kemudian kita tutup dengan witir 1 rakaat. Sebagaimana tuan-tuan maklum, witir juga amalan yang Nabi tak nak tinggal. Setengah mazhab mewajibkan akan dia, betul sekali. Setengah mazhab antaranya Imam Syafi'i menyunatkan akan dia. Cuma kalau kita tanya balik, witir ni agak-agak 1 rakaat nak buat payah ke? Payah mudah. Mudah. Sekurang-kurang witir 1 rakaat, malah berdiri duduk tengah-tengah baca dan habis baca doa, aku malas dah nak buat solat sunat ba'diyah, buat sunat witir. Tengah-tengah duduk bersila tu, Allahu Akbar, dan walaupun mampu berdiri. Ni pengalaman hamba mengaji di Pondok Rantau Seriau Arwah Tuan Haji Ali Negeri Sembilan. Waktu hamba mula-mula mengaji, tuan-tuan, kami ni tiap-tiap hari Jumaat minggu pertama, dan kami akan melakukan solat sunat hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifiat atau cara solat sunat hadiah ni, dia semayang 2 rakaat saja, tapi dekat setengah jam lebih. Sebab 1 rakaat baca qul huwallahu 100 kali, rakaat kedua baca qul huwallahu 100 kali. Tengah-tengah semayang tu pegang buah tasbih. Dan tengah semayang pegang buah tasbih. 1 sampai 100. Masa tu hamba budak lagi, tuan-tuan, baru nak kenal pondok dan sebagainya. Kena baru baca 20 ketak lutut dah. Masa tu berlaku dah terkentut dan sebagainya, di belakang tidur. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dah duduk 4-5-6 bulan, baru budak sini aja. Dia kata, "Wan, semayang sunat ni kalau malam berdiri boleh duduk. Tengah-tengah sampai 20 tak larat kita duduk." Sama juga semayang sunat tarawih. Tarawih. Contoh imam kata, ni masuk malam 28 dah, malam ni nak berambilkan 2 juzuk. Comot-comot sekali berdiri 2 muka. Contoh. Ustaz, lama sangat tu, kalau tak larat boleh berdiri duduk. Dan sengaja duduk pun tak ada masalah. Cuma semayang yang wajib usaha berdiri bagi mampu. Semayang sunat kalau kita sengaja duduk, cuma luput pahala berdiri. Faham ibarat. Begitu juga solat sunat witir. Habis masalah tu. Baik. Kembali kepada masalah tadi. Maka bila mana hamba menyatakan yang hamba telah menghidupkan di surah Al-Hakim lebih kurang setahun lebih dah, antaranya awwabin dan hifzul iman, maka hamba bertanya kepada jemaah pada malam tu, ikhlas tolong jawab, siapa di antara kalian kalau hamba tak datang, kalau mana-mana ustaz tak datang, tuan-tuan pernah buat seorang diri? Maknanya kita dah belajar, kita hidupkan pula bersorangan. Maka pada malam itu lebih kurang yang mengaji dalam 50 orang lebih. Tuan-tuan tahu tak berapa orang yang mengaku akan kami? Tuan Haji bagi pukul aja berjawab. Soalan ni salah pun tak apa, tak kena tutup tapi bukan soalan mereka. Soalan tembak je. Tuan Syekh, daripada 50 orang yang mengaji pada malam tu, berapa orang akan kami yang mengaku pernah buat? Semua. Bagus, baik sangka dia. Tuan Haji boleh jawab.
yang datang ini daripada Nabi SAW. Nabi menghidupkan akal ini. Kalau tuan datang, yakin datang ia dari Nabi, kenapa tak meneruskan melakukan akal ini? Sedangkan kita dah belajar. Jadi bila kita merepek malam tu, maka tunduk belaka lah. Allahumma salli ala Muhammad. Dah tunduk, kita mengambil balik hati mereka. Lagi begini, kalau tuan-tuan sungguh nak berubah, ni nak masuk 1 Muharram dah 1435 Hijrah. Nak masuk 1 Muharram dah. Jadi kalau tuan-tuan sungguh nak berubah, nak bertingkatkan amalan, hamba cerita benda yang sama, jalankan 2 kaedah. Pertama sekali berazam. Ya Allah, aku berazam lah ya Allah, mana-mana tarikh ustaz yang tak hadir, contoh aku nak buat solat-solat, barulah Tuhan mencampakkan kepada kita takdir. Sebab kita dah buat syarat yang pertama, mendatangkan kesungguhan pada hati. Ya Allah, aku nak buat sungguh-sungguh ni ya Allah. Kita bukan jabariyah semata-mata serah dah. Kita ada usaha, ada minta kepada Allah. Setelah kita tawakal, kita buat apa? Setelah kita berazam, kita buat apa? Tafsir tawakal sekarang, tawakal tu erti nak maksud dia minta kekuatan daripada Allah. Ya Allah, bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah, agar aku boleh melakukan akal ini. Jadi kaedah ini bukan semata-mata dalam masalah ukhrawi. Tuan-tuan boleh lakukan juga pada masalah duniawi. Nak mempertingkatkan pekerjaan, nak mempertingkatkan kualiti dan sebagainya, buat faiza azam tak. Kalau orang tu boleh capai, aku boleh capai. Bukan kita bongkar, bukan kita sombong. Kerana kata Nabi, ada setengah perkara kita boleh berlomba-lomba. Di antaranya masalah ilmu, masalah takwa. Orang tu jadi wali dah, bila nak jadi wali, contoh, boleh berlomba-lomba. Berazam, ya Allah, aku berazam ya Allah, sungguh-sungguh nak buat begini. Kemudian berilah aku kekuatan, berilah aku kesungguhan agar aku boleh melakukan akad ini. Faham ibarat? Baik, habis. Akhir sekali, ini yang kita nak dengar kan? Setelah kita berazam, kita mendatangkan kesungguhan pada hati untuk berubah di atas tiap-tiap sesuatu perkara. Kemudian kita buat apa? Minta kekuatan, minta pertolongan, minta persungguhan, minta segala-galanya daripada Allah. Maka takdir kata, dengar kan? Kita berjaya melakukan apa yang kita azam tadi. Contoh, kita berazam nak puasa istiqamah, tengok seminggu 2 ni alhamdulillah berjaya dah 4 kali buat. Contoh, kita berazam nak pakai kayu sugi, tengok lengkap dah 2 hari kayu sugi. Kita berazam nak tambahkan solat sunat, tengok lengkap dah, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak apalah, yang penting buat juga. Baik, apakah natijah yang kita nak? Ini yang paling penting sekali. Yang ni cuma kaedah, yang kita nak ialah natijah. Jadi setelah kita berazam, tengok, kemudian kita minta kekuatan daripada Allah. Takdir kata kita berjaya melakukan benda yang kita azam tadi. Maka apakah natijah yang timbul daripada 2 penghasilan tadi? Tulis, saya lagi ambil syarat. Mudah-mudahan, dan natijah dia, buat natijah atau natijah, dan mudah-mudahan kita memandang perbuatan yang terbit itu, bukan dari kita, bahkan dari Allah dulu. Jadi inilah rahsia yang kita nak. Yang ini sekadar amalan ni tuan-tuan. Yang paling penting ialah rahsia. Sebagai contoh, kita bekerja, penghujungnya kita nak kepada kemanisan. Usaha punya apa? Itu penghujung sekali. Jadi kesimpulannya, 2 amalan ni kalau tuan-tuan sentiasa beramal. Berazam, minta kekuatan. Berazam, minta tolong daripada Allah. Berazam, minta kesungguhan daripada Allah. Berazam, kita bergantung semuanya kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa natijah yang kita nak. Takdir kata kita berjaya melakukan apa yang kita azam tadi. Mudah-mudahan kita memandang perbuatan yang berlaku ini bukan dari aku, bahkan dari dia dulu. Tengok dah boleh sembahyang, dah bukan aku, Allah dulu. Tengok dah boleh puasa, dah bukan aku, dia belaka. Kenapa boleh timbul perkataan-perkataan begini? Sebab asal betul kita minta dari Allah. Dan asal kan kita minta dari dia.
Tetapi bila mana kaedah tadi ini yang menyebabkan terhenti. Para wali naik akhir sekali ma'rifatullah, kenal mudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih duduk dalam ni, Ustaz kata makrifat, masalah khusyuk pun tak selesai. Tengok orang yang semayang khusyuk, kita ya Allah bila nak capai dia khusyuk, sedangkan perkataan dah semayang tu masih lagi kita tak faham. Sebab tu tadi kita semayang hifzul iman. Kata setengah ulama, kalau semayang seorang-seorang hifzul iman, sunat diperbanyakkan baca Allah Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu samad, Allahu samad, Allahu samad. Kenapa sunat kita baca Allahu samad? Nak beri faham, kerana kita kena faham apa makna Allahu samad. Kalau tak faham, tercapai tak maksud hifzul iman, tetap tak tercapai. Semayang menjadi letih semata-mata, rokok sujud bagi salam letih, tak tercapai maksud. Sebab apa? Kita tak faham apa yang kita baca. Sebab tu kata setengah ulama, kalau semayang jemaah sunat dijiharkan Allah Subhanahu. Itulah perkataan yang akan menghentak hati manusia kembali kepada Allah. Sebab nak semayang memelihara iman, nak pelihara lagu mana kalau kita bergantung dengan makhluk. Jadi Allah Subhanahu, apa maknanya? Banyak orang tahun selalu hamba bukan tanya surah Baqarah, bukan tanya surah Maryam, bukan tanya Tabarakan Lazi, surah Mukaddam yang sepatutnya benda-benda begini tuan-tuan dah selesai lama dah. Dan tuan lagi di bawah sebelah lampu, apa makna Allah Subhanahu. Maaf tuan-tuan, tak ada niat di hati hamba rasa nak merendahkan tuan-tuan, tidak. Cuma datang pada hati tuan-tuan, Allah soalan mudah pun aku tak boleh jawab. Yang tu pun tak mudah, tu maknanya rendah diri kepada Allah. Hamba tak tahu, tapi datang pada hati kita. Syekh berjuru apa makna Allah Subhanahu. Antara ya boleh terima dah, cuma tak tepat lagi. Yang boleh tepat Allah Subhanahu Ustaz Allah tempat kita berhajat, Tuhan tempat kita bergantung. Cuma nak kena pun tak apa dah. Sebab itulah Tuhan kata Allahu Akbar, perbanyakkan baca Allah Subhanahu, Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kalau kita semayang maghrib saat lagi hifzul iman, dia bawa sehingga tengah hari esok, kalau berlaku kayak pakcik, aku nak minta dengan Tuhan dulu, baru minta dengan makhluk. Ya Allah bantu aku, ya Allah. Kita bergantung direct kepada Allah, baru minta tolong dengan makhluk. Ustaz free dah datang, bawa contoh dia kayak pakcik, baru kita minta dengan makhluk. Kerana apa? Kita telah menguatkan hati kita, apa-apa masalah kita bergantung dahulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham balik? Jadi itulah tuan-tuan apa yang kita nak pada malam ini. Pertama, tuan-tuan kena berazam untuk tuan-tuan berazam. Boleh faham? Tak berazam, kena berazam juga. Faham benar? Maknanya nak beramal pun kena berazam. Ya Allah, aku berazam, ya Allah, supaya aku boleh berazam. Betul tak? Setelah berazam, tawakal, minta kekuatan. Ya Allah, beri aku kekuatan agar aku boleh berazam. Berazam pun kena buat dengan kaedah tadi. Ya Allah, aku berazam, ya Allah, supaya aku boleh berazam sungguh-sungguh. Ya Allah, berilah aku kekuatan agar aku boleh sentiasa berazam. Lepas tu minta pula, ya Allah, aku berazam, ya Allah, kalau ada masalah aku nak minta tolong dengan kamu. Kemudian berilah aku kekuatan agar aku boleh minta tolong semata-mata dengan kamu, ya Allah. Jadi kesimpulannya apa yang kita nak, tak boleh kata praktikal ini semua kita lakukan, maka bila mana kita berjaya melakukan penambahan, melakukan perubahan, melakukan amalan, yang kita nak hakikatnya ialah natijah. Mudah-mudahan kita memandang, dah bukan aku ni yang boleh semayang pun dia, yang boleh buat kebajikan pun dia. Ini maknanya tauhidul af'al, mengisahkan Allah Ta'ala pada perbuatan. Bila hidup tauhid af'al, maka keluarlah rahsia. Apa dah rahsia? Memang riak tak masuk, unjuk tak masuk, takabur tak masuk, kerana kita membesarkan Allah Ta'ala pada setiap perbuatan. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Sila. Soalan yang baik. Ini yang kita nak. Bila mana takdir kata kita tak berjaya melakukan apa yang kita hajat tadi, maka kita tak mendapat perkara yang pertama apa dia? Aku masih lagi ada Allah. Ini yang kita nak. Bermakna pergantungan kita dengan Allah sentiasa tak dekat. Bermakna akhir sekali kalau tak berjaya pun kita tak akan dapat
Bermakna Tuhan campakkan khabar gembira. Mu minta kepada aku, takdir kata mu tak dapat. Tuhan jawab, aku kasih kepada orang yang bertawakal sentiasa kepada aku. Bermakna bila tak berjaya juga, kita masih lagi ada Allah. Ya Allah, mujur tak dapat. Sebab apa? Aku masih lagi dapat kasih sayang. Tuhan kata dah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bagus, soalan dia ni. Oh, wakil laki-laki Muslimat tanya dah, tuan-tuan dah mengaji banyak bertanya. Hamba mengaji di Aceh, hari pertama masuk mengaji, Tok Guru bagi satu kertas, suruh tulis. Ingat tulis apa? Laula limlim laka su'alim. Dah tulis, tampalkan dekat atas sini. Tiap-tiap malam baca, kena sampai dah hafal, terus ubah. Laula limlim laka su'alim. Kalau tak ada kenapa ni, nescaya sungguh tak banyaklah orang alim. Dan sebab tu kita banyak bertanya. Kan? Oh, lagi-lagi check, ada soalan? Ada soalan mudah-mudah sudahlah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau saya masuk ke komplek itu berazam, kita meletakkan satu perawat ini atau kita dapat 100 rumah. Ya. Dan kita melakukan azam secara macam syaitan ini, azam, kita dimarah sebab kita punya azam tu tak capai akhir. Ya. Dan orang marah kita pasal kita dah berazam ni. Ya. Sebab konsep dia tak faham. Dia marah kita punya lagi. Kita rasa macam aku azam sampai orang tak menilai azam kita. Baik. Saya cuba. Oh, baik. Tengok dah. Nabi Adam pernah beri wasiat kepada anak-anaknya. Kalau tuan-tuan baca hadis riwayat wasiat Nabi Adam kepada anak-anaknya, di antara berkata Nabi Adam, wahai anak-anakku, bila mana kamu nak melakukan kebaikan dan ketaatan, maka kamu tunggu kamu akan dikata orang. Itu yang pertama. Nak buat kebajikan, nak buat perubahan, nak buat ketaatan, nak kembali kepada Allah, pasti dikata orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana tuan-tuan nak buat kebajikan dan ketaatan, sentiasa ingat kisah bapa, anak dan kaldai. Hafal cerita ni elok-elok, bawa sentiasa pada kehidupan. Hafal tak cerita? Bapa, anak dan kaldai. Nak cerita bapa dia ni wali, dia nak ajar anak